dekat Google Classroom tu, awak boleh buat dengan bagus lah. Okay, walaupun ada salah sikit tapi awak memang boleh jawab soalan sets Lin-Jin. So maksudnya awak faham apa itu sets Lin-Jin walaupun saya tak ajar lagi. Mungkin awak dah belajar dalam kuliah. So sets Lin-Jin, apa itu sets Lin-Jin? Soalan pertama itu tadi. Soalan pertama tanya, sets Lin-Jin, define X-linked recessive inheritance. Okay, define X-linked recessive inheritance. Maksud X-linked recessive inheritance adalah yang ni, gene located on X chromosome. Okay, genes located on X chromosome. Ataupun awak boleh cakap recessive ataupun recessive allele located on X chromosome, or you can say that mutation at X chromosome. Okay, mutation at X chromosome. Okay, itu adalah X-linked recessive inheritance. Okay, soalan pertama tu dia tanya apa maksud dia. X-linked recessive inheritance ada 3 jawapan. Boleh jadi gene located on X chromosome, recessive allele located on X chromosome, mutation on X chromosome. So mostly dapat markah lah. Kalau saya tanda tadi, memang most of you memang dapat 1 markah. So awak faham. Okay, baguslah. Sets Lin-Jin ni dia macam Lin-Jin. Dia macam Lin-Jin tapi dia ada sex kromosom. Dia ada XX, dia ada juga XY. Okay, XX dengan XY. Kalau XX perempuan, XY lelaki, itu basic. Okay, kalau awak budak bayu tak tahu beza XX, XY, memang tak payah ambil bayu lah, tukar modul. Okay, so genes carry on the sex chromosome are said to be sex linked. So apa-apa gene yang dibawa oleh sex chromosome, okay, is said to be sex linked. Okay, sex link. Itu maksudnya sex link gene. Okay, any gene that carry on the sex chromosome are said to be sex link. So katakanlah gene dekat X ni X ni adalah Y. Y pendek. Okay, Y pendek. So katakanlah X ni dia bawa gene untuk kepandaian contoh. Okay, dia akan pass dia punya kepandaian kepada anak dia. Y ni bawa gene untuk ketinggian. So dia akan pass ketinggian bapak dia ni, okay, bapak dia ni akan pass ketinggian kepada anak dia. Macam tu. Okay, there are more X-linked gene while there are very few Y-linked gene. Kenapa lagi banyak X-linked gene? Sebab kita tengok X-linked gene ni dia panjang, dia besar. Dia tak macam Y. Y ni pendek. Okay, dia punya arm, kita panggil sebagai arm. Okay, P dengan Q arm. Arm dia pendek. So ada kajian mengatakan, saya dah cakap dah kot, ke saya tak cakap lagi. Ada kajian mengatakan yang mungkin beratus tahun akan datang, lelaki akan pupus. Kenapa lelaki akan pupus? Sebab makin lama, bila dia orang saintis buat kajian, Y kromosom ni makin lama dia makin pendek. Okay, makin lama dia makin pendek. So mungkin bertahun-tahun akan datang, dia akan Y kromosom ni akan hilang, akan pupus. So bila pupuslah lelaki dekat muka bumi ni. Which is, tak tahulah, itu diorang lah punya teori. Kita tak tahu. Tantang dunia pun dah kiamat. Alright. So number 4, usually the sex-linked gene. Okay, the sex-linked gene in this topic refer to recessive allele. Okay, recessive allele located on the X chromosome. So in this subtopic, in this sex-linked gene, we're going to discuss recessive allele located on X chromosome. Okay, since human female have XX chromosome, female will express phenotype only if she is homozygous for the allele. So maksudnya perempuan, female, dia adalah XX chromosome. Dia boleh jadi normal, dia boleh jadi affected, ataupun dia boleh jadi carrier. Okay, carrier. Human male have XY chromosome. So any male receiving the recessive X-linked allele from his mother, dia akan express the trait. Sebab itulah lelaki dia akan jadi sama ada normal ataupun carrier. Normal ataupun affected. Okay, normal ataupun affected. Pen. Tak nak pen, tak lawa. Highlighter. Okay, normal ataupun affected. Sebab katakanlah dia receive X-linked allele, contoh soalan yang Hermione tu. Okay, Hermione is a hemophilia carrier.
Okay, hemophilia carrier. So bila hemophilia carrier, XH besar, XH kecil, dia akan pass recessive allele tu kepada anak dia. Okay, boleh jadi anak lelaki, boleh jadi anak perempuan. So bila dia pass, lelaki dia akan express the trait. So maksudnya dia akan jadi affected. Katakanlah dia pass dominant allele, dia akan jadi normal. Itu untuk lelaki. Okay, there are two example of sex-linked inheritance. Kita ada dua, hemophilia in human and colour blindness in human. So hemophilia, apa itu hemophilia? Apa itu hemophilia? Baru nak tanya Madam tadi. Tu, kita dah dekat situ. Hemofilia berkaitan dengan sel darah merah. Ya, sel darah kan? Sel darah kan? Struktur dia tak betul. Struktur bukan struktur, itu sickle cell anemia. Ni kot yang kalau luka darah dia tak banyak. Yes, betul. Okay, saya dengar juga ada orang cakap clotting tadi. So kalau kita terluka, bukan terluka hati, terluka tangan ke apa kan. So katakanlah kita injured, injured yang melibatkan pendarahan, dia susah nak clot. Okay, ini contohnya. Okay, bila ada berlaku injury, injury to blood vessel results in bleeding. Okay, of course dia akan bleeding. So vessel will constrict, blood vessel akan mengecut untuk mengurangkan darah daripada keluar. And clotting factors are activated. For normal person macam kita normal kot. Okay, saya dengan awak semua normal. So normal, bila normal, natural clotting factor, dia akan form platelet plug. Okay, yang ni, color kuning tu. Dia akan form macam stopper. Okay, stopper, analoginya macam stopper untuk stopkan pendarahan tu. Then, a stable fibrin mesh form a seal clot over the platelet plug. So, dia akan form macam jaring-jaring, okay, over the platelet plug untuk stop the bleeding. That is normal. Kalau hemophilia, dia kurangnya clotting factor. Okay, it lack of natural clotting factor. That is hemophilia. Okay, kalau hemophilia person, okay, lack of natural clotting factor. So, bila dia injured, okay, dia punya platelet plug ni, okay, dia form tapi tak banyak. Okay, dia tak tutup, dia cantik macam ni. Okay, dia tak tutup cantik macam ni. Okay, dia tutup sikit je. So, bila tutup sikit, incomplete fibrin adalah protein, dia akan allow bleeding to continue. Sepatutnya dia tutup jaring tu, tutup macam ni sepenuhnya. Tapi jaring tu tak boleh tak boleh cover, okay, completely. So eventually bleeding will continue. Okay, dia akan bleeding je. So dia akan pendarahan tu akan continuous. Mungkin kalau normal person kita ambil masa 2 minit. Lama lah ni 2 minit sebenarnya. 2 minit untuk berhentikan darah. Tapi hemophilia mungkin 10 minit ataupun 15 minit. Okay, macam tu. Cikgu kalau carrier cikgu. Okay, sorry? Kalau carrier tak ada masalah. Dia carrier saja. Dia takkan expresskan phenotype tu. Okay, carrier okay. Just kalau affected saja. Affected dia masalah. Okay, lepas tu kalau tak adalah pula colour blind. Kalau untuk colour blind, kalau untuk colour blind kita tak tulis H, kita akan tulis C. Okay, kita akan tulis C. So dia akan jadi colour blind kan. Siapa ada colour blind sini? Ada ke? Tak ada. Ada siapa angkat tangan? Tak ada. Okey. Ada. Daniel ke? Tadi. Oh, ingatkan. Okey. Kalau colour blind, kalau XC besar adalah normal. XC kecil, contoh kecil adalah colour blind. XC besar ni adalah dominant allele, yang XC kecil adalah recessive allele. So itu untuk colour blind. Okay. So kalau ini hemophilia punya genotype lah. XH besar normal, XH kecil adalah hemophilia. So kalau female punya genotype yang atas sekali adalah normal. Okay, yang ni adalah carrier, bawah sekali adalah affected. And kalau untuk male genotype, ini normal, ini adalah affected. Okay, so kalau soalan colour blind, sama je konsep dia untuk hemophilia yang buat tadi, tapi letak huruf C. C besar, X, C kecil. Okay, colour blind.
Okay, colorblind ni lelaki memang akan senang jadi colorblind. Lelaki colorblind ke, hemofilia ke. Colorblind is not common. Common kot. Bukan dia tak nampak langsung. Kiranya perempuan yang affected dengan folia tak wujud ke? Ada wujud. Sekejap. Boleh tanya. Kiranya perempuan yang affected dengan hemofilia tak wujud ke? Affected dengan hemofilia wujud je. Okay, dia akan Medium, yang Y tu kira resesif lah maksudnya. Y tu bukan resesif, Y tu adalah sex kromosom. Yang ni adalah resesif yang kat sini, yang ni. Dominant allele, recessive allele. So Ni Y tu adalah, tak, macam lelaki ni dia tak ada carrier lah maksudnya. dia tak boleh sebab dia sangat pendek. Kan ni, dia pendek. So dia tak boleh, dia faham. cukup untuk bawa gene tu je. Dia tak boleh bawa gene yang lain. Perempuan yang bawa benda tu. Ya. Sebab Okay. itulah katakanlah ada orang colorblind. Okay, katakanlah ada orang colorblind, dia contoh laki kan. Laki ni, laki ni colorblind. XC besar, XC besar, XC kecil. Okay, XC kecil. Ada lah. Razor. Okay, XC kecil. Boleh ke nak buat XC kecil? Kecil. Okay, XC kecil. Sama je. So, kalau XC kecil dengan Y. So, dia dapat ni, X ni daripada mak dia lah. Okay, dia dapat ni daripada mak dia. Okay, mak dia. Sebab mak dia akan pas X kromosom. Y kromosom ayah yang akan pas. Okay, so kalau Faham. lelaki tu, tak faham? Faham. Kalau lelaki tu, kalau macam adik saya contohnya, adik saya lelaki, dia colorblind. Tak nak adik saya, dia tak colorblind. Kesian je. Katakanlah si, apa namanya, Harry Potter. Okay, Harry Potter, katakanlah dia colorblind. Okay, Harry Potter ni colorblind. So dia akan pas, dia dapat Y kromosom daripada ayah dia. Ayah dia normal. So, mak dia, kita tahu mak dia adalah sama ada carrier ataupun affected. Okay, mak dia ni. Sebab dia dapat X kromosom daripada mak dia. So, mak dia dua possibility saja, sama ada carrier ataupun affected. Macam tu. Alright. Itu adalah untuk colorblind. Macam tu lah. Cik Amir tanya, kiranya perempuan yang affected dengan hemofilia tak wujud ke? Dia wujud. Okay, wujud je. Tapi dia wujud je. Kiranya dia akan dapat X ni daripada mak dengan ayah dia lah. Maksudnya ayah dia mestilah carrier, mestilah bukan normal, mestilah affected. Yang mak dia sama ada carrier ataupun affected. Sebab itulah dia boleh dapat dia adalah affected punya hemofilia. Macam tu. Sebab tu kalau soalan, Isyad tadi nak tanya something ke, Isyad? Tadi. Okay. Kalau soalan, ada soalan yang Ron Hermione tu kan. Sekejap, mana dia? Soalan tanya. Mana dia? Sebentar. Okay, soalan tanya. History sekejap nak buka. History. Apa nama? Kalau soalan tanya macam soalan hemofilia tu, dia tanya pasal sex linked gene tu kan. Contoh dia tanya yang ini. Mana dia? Soalan tanya yang ini. Soalan tanya, ini soalan kalau tengok soalan 18-19 lah. Baru je soalan ni PSPM. So Hermione a hemophilia carrier married Ron who has normal X chromosome. Besar sikit. Using a suitable symbol, draw a Punnett square to show the possible genotype and phenotypes of their offspring including the ratio of hemophilic offspring. Soalan dah cakap draw Punnett square. Kesalahan yang pertama saya nampak ada yang tak buat Punnett square. Itu dah tolak markah. Walaupun dia punya gamet dengan genotype betul tapi dia tak buat Punnett square, tak ada markah. Yang kedua, soalan suruh tulis phenotype tapi ada yang tulis ratio, tak ada markah. And then yang ni ramai orang tinggal ni, including the ratio of hemophilic offspring.
including the ratio of hemophilic offspring, bukannya awak buat satu normal, satu carrier, satu normal son, satu hemofilia. Tak. Awak kena buat ratio of hemophilic offspring. Maksudnya satu normal apa? Tiga normal ke satu carrier? Jawapan dia entah. Jawapan dia. Okay, jawapan dia satu hemofilik, tiga normal. Okay, satu hemofilik ratio to the 3 normal. Itu cara awak buat. Bukannya awak terus listkan semua. Sebab soalan nak ratio of hemophilic offspring. So kalau awak tulis macam ni pun tak apa. Awak tulis 1 hemophilic, 2 carrier, 2 normal, 1 carrier. Itu pun diterima. Okay, jangan listkan semua satu-satu. Tak. Baca soalan nak apa. Okay. Alright. So nanti siapa yang tak buat lagi tu, tolong buat siapa yang tak buat lagi tolong buat dan hantar. Ada yang dapat markah ada yang dapat 13, 14 tu kira baguslah, maksudnya dia faham. Okay, dia faham. Ada yang dapat macam 9, 8 tu kena tengok balik lah. Ada yang dapat 4 pun ada. So nanti kena tengok balik. Okay, tengok balik dia punya genetic diagram. Okay, alright. Itu untuk hemofilia. Okay, ada lagi tak? Seks lincin, itu saja. Ada soalan tak nak tanya? Madam, hemofilia tu macam nak dirawat? Hemofilia dia tak ada rawatan. So sampai mati lah dia kena. Sebab dia gene, dia link kan, dia dalam body kita, dalam genetik. So dia akan dirawat, mungkin dia akan cucuk dengan something untuk stop kependarahan teruslah dengan cepat. Tu je lah kot. So macam tak boleh buat aktiviti ganas lah maksudnya. Ganas seperti kenapa nak macam main rugby apa. Oh, main rugby, janganlah main rugby. Tak boleh. Oh, tak boleh lah. Sebab bahaya ni, tak boleh stop. Sebab worst dia akan boleh mati lah, itulah. Worstnya kalau setakat paper cut tak ada masalah. Simple je, dia cut sikit je. Tapi kalau macam contoh dia accident, dia akan affected lah. Okay, dia akan ambil masa untuk bleeding lah. And then every second matter kan kalau accident tu. Golden hour korang bagi. Golden hour. So tak ada rawatan. Okay. Ada lagi soalan? Ada lagi soalan ke? Tak ada Boleh saya proceed kepada topik 5? Boleh ada. Okay. Okay. Untuk topik 5, dia. Okay. Topik 5. Okay, topik 5, topik yang paling senang daripada untuk SEM 1 ni. SES belajar ke topik 5? Ada belajar tak topik 5 ni? SES ada belajar tak? Tak belajar lagi. Oh, tak belajar. Tak belajar. Tak belajar Benda baru. Okay, tak apa. So, okay. So, topik 5, population genetic, ini adalah topik yang bagi saya paling senang. Okay, paling senang. And kalau ikut JPU, dia 5 markah sahaja. Okay, 5 markah. Bayangkan 5 markah. Yang selalunya student akan dapat full mark. 5 markah. Dia untuk topik ni kita akan banyak kira. So awak perlukan calculator untuk kira. Ini sebab kita akan kira frequency of allele and frequency and genotype. So kalau nak jongak macam tu je memang susah lah. Okay, memang susah. Memang kena ada calculator. And make sure calculator awak tu updated. Bukan calculator daripada form 3. Kalau sekarang pakai calculator apa? Calculator apa korang pakai? 570 tu ke? Casio. Iya. Casio. 570. 570? Saya pun lain. 570 plus. 570 Yang warna kelabu. Okay. Hitam. Ada kelabu, ada hitam. Okay, Cia tanya mana boleh dapat nota topik 5. Cia, you beli lecture note tak, Cia? Tak.
Memang tak lah kita akan bagi je. Jia, kenapa dia tak beli? Okay. Okay, later kita message kan Jia? Later. Okay, tapi macam mana nak buat? Nanti saya tanya. Okay, nanti saya tanya. Sebab kalau nota kita tak release dah, kita akan stop masukkan dalam drive. Nanti saya tanya macam mana. Okay, untuk population genetics, population genetics macam saya cakap yang paling senang. So memang awak bukan dalam sejam kot boleh habis kan. And then dia memang senang lah. Awak akan terkejut dengan soalan yang senang macam ni. So untuk topik ni kita ada 2 subtopik saja. 5.1 gene pool concept. Okay, konsep gene pool. 5.2 is Hardy-Weinberg law. Sekejap suppose message. Okay. Alright, so 5.1 gene pool concept, 5.2 Hardy-Weinberg law. Yang kita akan banyak kira adalah dekat sini. Yang awak kena banyak tahu adalah dekat sini. Okay, apa yang awak kena tahu? 3 benda lah untuk 5.2 ni. Definition, assumptions dengan cara untuk kira. So tak apa, kita pergi tengok dulu 5.1 gene pool concept. Okay, gene pool concept explain population genetics, gene pool, allele frequency and genetic equilibrium. Okay, kita tengok dulu apa itu population genetics. Okay, population genetics is study the change of frequencies of allele within a population. Okay, study the change of frequency of allele. Kita nak belajar perubahan allele dalam satu population. And what is population? Population refer to a group of individual of the same species that live in a habitat may interbreed to produce fertile offspring. Okay, contohnya, apa contoh population yang awak tahu? Contoh population yang awak tahu apa? Manusia. Manusia? Lembu. Gajah, population manusia, gajah. Okay, same species. Yang penting adalah same species. Itu adalah population. Same species duduk kat satu tempat. Macam awak H6 tak nak H6 macam H6 pula, H3. Macam population H3, satu species duduk dalam satu habitat, satu kuliah, interbreed and produce fertile offspring. So population ni dia akan share same gene pool. Gene pool adalah kolam gene. Apa dimasukkan dengan gene pool? It refer to total aggregate of genes in population at any one time. Okay, total aggregates of genes in a population at any one time consists of all alleles at all gene loci in all individuals of the population at a given time. Contohnya, dalam population H3, okay, population H3, kita ada A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, D besar, D kecil. Okay, itu adalah gene pool. Semua allele dekat semua loci duduk dalam satu population, itu kita panggil sebagai gene pool. Okay, satu kolam gene. Contoh kita tengok H3, setiap individu dalam H3 tu akan bawa dia punya allele, akan bawa dia punya gene, allele dekat certain gene. Okay, so dia akan allele tu bila dah dikumpulkan dalam satu population, kita panggil sebagai gene pool. And for diploid species, each locus is represented twice in the genome. So maksudnya untuk point yang ni, untuk diploid species, dia akan jadi macam ni lah. A besar ataupun A besar A kecil ataupun A kecil A kecil. So dia akan represented twice. Dia bukannya akan represent secara satu saja. Bukan secara allele tapi represented twice. Secara genotype. Homozygous ataupun heterozygous. Okay. So kita tengok contoh. For example, a study was done on Aggregate tu apa? Aggregate total aggregate. Aggregate. Total aggregate. Aggregate tu macam
Aggregate dalam bahasa bola sepak ni apa? Saya tak minum bola. Apa bahasa aggregate dalam bahasa bola sepak apa? Macam ni kan? 10 jam. Apa? Aggregate, okay, saya tak tahulah bahasa bola sepak. Bola football punya term aggregate tu sama ke tak? Combination defender. Ya, cikgu. So combination lah. Total okay. combination of genes. Total Okay, combination faham. of genes. Okay, itu adalah aggregate. Okay, betul lah kot. Sama kot dia punya term. Okay, a study was done on 10,000 rats. So kita study satu population rat ni 10,000. Banyak gila 10,000. Focusing on the fur color determined by dominant allele and recessive allele. So bila kita tengok dekat 10,000 rat, daripada 10,000 ni, homozygous dominant is 6,000. Okay, homozygous dominant is 6,000, heterozygous is 2,000, and homozygous recessive is also 2,000. Okay, so if we want to calculate the total number of allele, okay, 2 times 6,000. Kenapa kita kena times by 2? Kenapa times by 2? Sebab dia plus. Sebab AA Twice. Sebab dia plus very per spesies. Pandai. Okay, sebab dia AA. Yang ni, dia ada dua dominan. A besar. Dominan. Thank you. Okay. So 2 darab dengan 6,000. Which one? Great. Thank you. 2 darab 6,000. Okay, sebab apa 2? Sebab kita ada 2 dominant allele. Okay, dia akan represent macam ni. Okay, dia akan represent secara twice, 2 kali. So AA macam tu. Sorry. Ini masalah. Okay. So kalau ini pun kita kena times by 2,000. 2 times by 2,000. 2 times by 2,000. Dapatlah 20,000. So bila tanya total number of allele, 20,000. Okay, 20,000. So kalau kita buat, okay, each of allele that has relative frequency in the gene pool. Sekarang kita nak kira pula allele frequency. Okay, allele frequency. Tadi kita kira total number of allele. Now we want to calculate the allele frequency. So first, you need to find total of dominant allele. Okay, total of dominant allele 2 darab 6,000. Kenapa 2? Sebab kita ada 2 dominant allele dekat sini. Darab dengan 6,000. Tambah dengan 2,000. Kenapa 2,000 saja? Sebab kita ada 1 dominant allele dekat sini. Dapatlah 14,000. Okay, 14,000. So that is total of dominant allele only. Total of recessive allele, again, 2 times by 2,000. Why 2? Because we have 2 recessive allele. Okay, times by 2,000 here. Tambah dengan 2,000. 2,000-nya adalah daripada nilai heterozygous tu. Dapatlah 6,000. So now we only have total allele, total number. Tak dapat lagi frequency. If we want to calculate the frequency for dominant allele, 14,000. 14,000 yang ini. 14,000 bahagi dengan total number of allele. Okay, 14,000, for example this one, bahagi dengan total number of allele. So dapatlah 0.7. Itu frekuensi untuk dominant allele. Frekuensi for recessive allele 6,000. Mana datang 6,000? Daripada sini. Divide by 20,000. Okay, dapatlah 0.3. 6,000 divide by 20,000. Dapatlah 0.3. Okay, so itu adalah frekuensi untuk recessive allele. So bila kita buat, kita boleh buat sebenarnya menggunakan formula ni. Okay, bila kita nak kira, kita boleh guna formula ni. P plus Q equals to 1. P adalah frekuensi dominant allele, Q frekuensi untuk recessive allele. Okay. Itu
equation ni Hardy Weinberg, Pakcik Hardy Weinberg yang propose. Sebelum Pakcik Hardy Weinberg propose this equation, dia propose this equation, inilah cara untuk kita kira allele, kita kira frekuensi. Okay, tapi nanti bila Hardy Weinberg propose dua equation, ini adalah salah satunya lah. Macam mana kita nak kira dominant and recessive allele. P plus Q equals to 1. Okay, so kalau Q dah 0.3, guna formula saja dapat dah P sama dengan 0.7. Okay, macam tu. So apa alright, so dia cakap kat sini, allele frequencies in a gene pool determine the genetic change for a population. So maksudnya dekat sini, when there is a change in allele frequency, it will change the gene pool. Okay, change in allele frequency will change gene pool. Then after gene pool is changed, eventually it will change the genetic composition of population and it will lead to evolution. Okay, ini adalah dia punya flow chart. Okay, ini adalah dia punya flow chart. Okay, flow chart. Kalau berlakunya perubahan dari segi frequency of allele, gene pool pun akan berubah. Bila gene pool berubah, okay, genetic composition pun akan berubah and lama kelamaan dia akan lead to evolution. Contoh apa yang evolution dalam dunia ni yang awak tahu? Ikan paus. Ikan paus, okey. Budak makin pendek. Kuda makin pendek. Ikan paus, kuda makin pendek lagi. Gajah. Evolution gajah. Lagi yang famousnya adalah itulah apa, chimpanzee tu yang Charles Darwin punya teori yang manusia datangnya daripada chimpanzee kan. Chimpanzee tu human. Kucing boleh madam, kucing. Sesat tu madam. Kucing apa? Kucing, sebab kucing kan pendek pada harimau tak? Kucing pendek, kucing ya itu evolution jugalah. Okay, itu evolution jugalah. Sebab dia daripada family cat kan, family sama, spesies lain. Okay, dia adalah family cat tapi spesies dia lain. Genus dia lain, spesies dia lain. Tapi family yang sama, itu evolution lah. Okay, sama juga macam evolution yang awak cakap ni, itu macam mana boleh berlakunya evolution, start daripada sini. Perubahan dari segi allele frequencies. Okay, perubahan dari segi allele frequencies. Gene pool berubah. Bila gene pool berubah, genetic composition akan berubah. Lama kelamaan dia akan berlaku evolution. Okay, that is for example. Okay, example of evolution. No change in allele. Okay, if no change in allele frequency from one generation to the next, gene pool is considered static. This shows that the gene pool is in genetic equilibrium. Maksudnya, bila tak ada perubahan dari segi allele, population tu kita boleh cakap dalam genetic equilibrium. Okay, if there is no change in allele frequency, no change in gene pool, no change in genetic composition, no evolution. So, we can say that that population is in genetic equilibrium. So, logically, benda tu wujud tak dalam dunia nyata ni? Wujud tak? Logiknya make sense tak? Possible tak? Tak je. Tak, memang tak possible. Yes, Betul. betul. Dia impossible. Satu population tak boleh exist dalam genetic equilibrium. Okay, dia tak boleh exist. Dia akan, kenapa? Sebab perubahan allele frekuensi ni akan sentiasa berubah. Okay, yang ni akan sentiasa berlaku perubahan ni. Bila dah start berlakunya ke atas, bawah pun akan ikut. Okay, Macam manusia tu boleh berubah juga, boleh evolution juga madam akan datang. Manusia yang macam evolution juga. Manusia dia takkan evolution tu taklah, dia takkan berlaku evolution. Dia akan berlaku mungkin kat sini saja. Kat sini saja. Change in genetic composition of population, maksudnya dia akan berubah dekat sini saja. Sebab evolution tu dia bukannya ambil masa kejap, dia ambil masa beratus ribu tahun.
So dia bukanlah, dia kalau manusia contohnya dia tak boleh rasanya. Madam, Dia tak boleh dah. yang macam manusia zaman Nabi Adam dulu besar apa tu. Ya, betul-betul. Jadi pendek itu kan. Itu mungkin itu dulu ni nak cerita lah. Dulu sebab pendek ke besar, pendek besar ke besar daripada besar sampai kita punya saiz tu, itu disebabkan dia punya kita punya genetik jugalah kan, genetic composition. And kan lepas banjir tu kan dia terpisah kan banjir, lepas banjir ingat tak banjir besar dia mula terpisah, yang ni pergi sini, tak ingat pergi mana. Tapi bila kita punya yang macam mana kita boleh jadi bukan rendah, macam mana kita boleh daripada besar ke kecil tu disebabkan evolution. Environment boleh, genetik boleh yang ni, tapi dia tak sampai evolution. Kalau evolution mungkin perubahan macam Charles Darwin punya teori tu, evolution tu kita nampak dia punya proses daripada chimpanzee kepada manusia, macam tu. Yang tu, kalau kita, dia still manusia, kita still spesies yang sama, just dia punya size je yang berlainan, macam tu lah. Kalau evolution ni, spesies dia akan jadi lain. Dia dah jadi spesies lain, dia bukan lagi population yang sama. Itu adalah evolution, macam tu. Tapi kalau manusia, kita still homo sapiens, just kita punya genetic composition dekat sini je lain. Ketinggian kita punya mata, kita punya size badan, rambut. Adaptation, macam Amir cakap, adaptation pun boleh. Adaptation, kita dah adapt dekat dengan environment yang lain. Dan kita natural selection pun salah satu juga. So itu bukanlah evolution kalau manusia tu. Right? Itu perubahan dekat sini saja. Change in genetic composition saja. Okay? Alright. Okay, setakat ni okay ke? Okay? Okay, kalau okay angkat tangan. Alright. Kita break 5 minit boleh tak? Break 5 minit. Boleh. Sebelah 45 tersambung. Boleh. Okay je. Break. Tak masalah. Tapi bila kita nak buat jargon
Hari tu lah. Hari lepas tu lah. Betul. 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 Salam. Baik. Salam. So, salam. Tak. Nombor. Ya. Tak ada. Kak Ani ada? Okay. 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 Alright. Okay. Sama. Salam. Alright. So kita akan sambung 5.2 boleh ke? Ada lagi ke kurang kat sini? Ada, madam. Ada. Okay. Seorang je ke ada? Ada. Okay. Alright. 5.2 Hardy-Weinberg Law, state the Hardy-Weinberg Law. Ini definition, okay. Apa itu definition of Hardy-Weinberg Law? Explain 5 assumptions of Hardy-Weinberg Law for genetic equilibrium. Calculate allele and genotype frequencies. So macam saya cakap 5.2 lah yang penting, yang ada banyak benda yang awak kena tahu. Tak ada banyak pun. Kalau chapter 1 tu lagi banyak. Ingat lagi ke chapter 1? Ya, water, karbohidrat, lipid, Sat topik ingatlah, properties of water ingat ke? Properties. low viscosity, high Okay, Tension. bagus. explosive High beam. surface tension boleh. Okay, sebab nak exam kan? Ahad ni UBS. Tak Maximum study density at 4. at 4 degrees Celsius. Soalan okey kan? Siapa yang dah buat biosplendid 1.1 ke at least? Siapa yang dah buat? Sakit madam baru nak buat. Baru nak buat. Okay, kalau siapa yang dah buat tu, yalah tak ada tengok biosplendid. Bioblast challenge hari tu pun hari Ahad lepas. Senang je kan soalan dia?
Boleh lah. Yelah, Juga lah dia. Biasanya dia sama je. Soalan dia senang saja. Just ada beberapa lah nama saya tengok dari result itu. Result semalam saya tengok ada beberapa nama lah yang saya rasa dia bukan tak buat betul-betul. Dia kurang sikit lah dia punya markah tu. Mungkin ada masalah. Saya tak nak sebut nama, nanti saya personal message dia ke. Okay, nanti saya personal message dia. Kalau ada masalah, saya bagi tahu. Okay, contoh macam ada seorang student saya ni, dia baru kematian family dia. Tapi dia tak beritahu. So saya memang tak tahulah. Okay, memang saya tak tahulah dia ada masalah. So apa-apa masalah, emergency ke, tolonglah bagi tahu. Okay, supaya saya maklum. Okay, untuk Ahad ni lah. Okay, state the Hardy-Weinberg law. Apa itu Hardy-Weinberg law? So Pakcik Hardy-Weinberg ni cakap kalau satu population in genetic equilibrium, okay, satu population yang genetic equilibrium, dia kena follow benda ni. Maksudnya, frequency of alleles and genotype in population gene pool remain constant over the generations. Okay, frequency of allele and genotypes remain constant over the generation. Bila remain constant, barulah population in genetic equilibrium. Okay, definition kena ingat. The one that I highlighted yang ni adalah keyword. Okay, contoh yang ni adalah keyword. Maksudnya awak tinggal salah satu, tak ada markah. Kena ada benda ni. Yang saya tak boldkan, saya tak highlightkan tu, tak apa, tinggal. Tapi yang ni kena masukkan. Frequency of allele and genotypes remain constant over the generation. So Pakcik Hardy-Weinberg cakap, kalau population nak genetic equilibrium, dia kena follow benda ni. Okay, frequency of allele and genotype remain constant. So macam mana nak remain constant? Macam mana frequency of allele and genotype kena remain constant? Dia kena follow 5 assumptions. Okay, 5 assumption. Assumption yang pertama adalah large population size. Okay, population size besar. Nanti kita tengok satu-satulah. Okay, large population size. Second is random mating. Okay, random mating. Third is no mutation, no migration, no natural selection. Okay, LR 3 no. LR 3 no. Okay, large population size, random mating, no mutation, no migration, no natural selection. So ini adalah 5 assumptions Hardy-Weinberg cakap kalau satu population nak capai genetic equilibrium. Okay, kenapa large population size? Okay, why it must be large population size? Because for a small size population, genetic drift may occur. Okay, kalau untuk population yang kecil, akan berlaku genetic drift. Okay, apa maksud genetic drift itu? Saya akan terangkan, tapi genetic drift in details awak akan belajar nanti SEM 2. Okay, SEM 2 chapter 3. Okay, SEM 2 chapter 3 awak akan belajar nanti. Okay, antara yang penting lah dalam SEM 2 nanti. So population size is large. Kalau small size population, genetic drift may occur. Genetic drift tu maksudnya genetic drift, okay, contoh population H3T3 dengan population KMPP. KMPP yang ada student lah. KMPP tak ada kosong, KMPP tak ada student kosong macam sekarang. Okay, H3T3 population dia kecil je kan? Kecil je. Population KMPP 3,000 student. Population H3T3 28 orang student. Okay, 28 orang student. So dia punya population tu kecil. So bila kecil ni, katakanlah macam tadi, Devendran cakap ada 2 orang tak datang. Amirah pergi klinik, okay, tapi Amirah dah masuk balik, Amirah ada dalam tu. Seorang lagi dia pergi hospital. So bila 2 orang keluar, dia akan bagi affected. Dia akan bagi impact. Dia akan menyebabkan allele frekuensi ni berubah. Allele frekuensi dalam ni berubah. Tapi katakanlah KMPP yang ada 3,000 orang, okay, 3,000 orang, 2 orang keluar. Frekuensi dia akan berubah tak? Memang berubah. Akan berubah berapa peratus sangat. Kalau H3T3 ni tadi 2 orang keluar, mungkin dia akan berubah banyak.
Okay, mungkin dia akan berubah dalam 80%, 90%. Tapi bila population kat MPP, 2 orang keluar, mungkin dia akan berubah dari segi 0.5%. Tak banyak beza. Itu maksudnya population kena besar. Okay, population kena besar supaya supaya tak ada berlakunya genetic drift. Okay, yang kedua adalah random mating. Mesti random mating. Maksudnya, okay, katakanlah kita pilih, kan gitulah population gajah tadi. Population gajah dia pilih dia nak mate dengan siapa. Oh yang ni dia punya terang macam cantik sikit. Oh yang ni dia macam kulit dia macam nice sikit. Okay, macam lagi tan. Oh nak mating dengan dia lah. Okay, kalau macam tu, kalau dia pilih, itu bukan, dia dah tak follow the Hardy-Weinberg equilibrium. So kena ada random mating. Yang ketiga, no mutation. Okay, no mutation. Sebab bila berlakunya mutation, dia akan ubah allele frequency. Sebab itulah impossible dalam any population dalam dunia ni, dia takkan ada population yang capai genetic equilibrium. Sebab mutation sentiasa berlaku. Okay, even manusia pun ada berlakunya mutation. Okay. Mutation apa yang awak tahu? Contoh, mutation apa yang awak tahu? Syndrome Down. Syndrome Down syndrome lagi. Saja. Cancer. Turner syndrome, betul Isyad. Lagi? Klinefelter, Ilham, pandai. Lagi? Koyum? Cry-Dusha syndrome. Cry-Dusha. Awak koyum ke Azim? Sorry. Okay. Koyum. Ada tak Ya. koyum? Ya. Contoh lagi. Apa lagi Macam Dah semua dah sebut. cakap kan? Macam semua dah semua cakap dah. kan? Sudah. Okay. Cry-Dusha, Cry-Do-Cat, cry like a cat. Okay, dia nangis bunyi macam cat. Di chapter 7 nak belajar. Lagi apa? Down syndrome. Turner, Klinefelter. Okay, itu adalah contoh-contoh mutation. Okay, untuk even mutation contoh Down syndrome bukan untuk manusia saja. Awak pernah tengok tak? Tiger Down syndrome. Pernah tengok tak? Tak pernah madam. Tak pernah. Oh, tak pernah. Kalau albino pernah aku. Albino, mungkin albino pernah dengar lah, tapi sebab ada sesetengah student dia macam dia konsep dia macam ni, dia fikir mutation hanya berlaku dekat human. Tak, mutation boleh berlaku dekat animal. Nanti kalau awak Google Down syndrome animal, banyak. Ada koala, ada sirafah, ada tiger, comel. Dia comel lah, bagi saya comel lah. Okay, sebab macam lain daripada balai muka dia. Tiger daripada garang, dia dah jadi macam kucing dah, tak garang sangat. Okay. No migration, assumption ketiga, sebab kalau ada berlaku migration, dia akan menyebabkan berlaku gene flow. Siapa masuk, so gene dia akan masuk. So kalau siapa yang keluar, gene tu akan keluar. So itu adalah gene flow. No natural selection. Maksudnya semua individu kena fertile. Okay, fertile, which is impossible. Ada je dalam dunia ni yang sterile, yang mandul. Okay, so tak boleh lah. Okay, sebab itulah Hardy-Weinberg population yang genetic equilibrium, population yang mencapai genetic equilibrium is impossible untuk dalam dunia ni. Okay, tapi Hardy-Weinberg ni, Pakcik Hardy-Weinberg ni propose the idea. So kita follow dia. Okay, kita follow dia punya assumptions. Sebab nanti kita nak kira yang ni, frequency of genotype and frequency of allele. So kalau Hardy-Weinberg equations, we have two equations. P plus Q equals to 1, frequency of dominant allele. P is frequency of dominant allele, Q is frequency of recessive allele. Dalam exam awak kena tulis frequency of dominant allele, comma P, frequency of recessive allele, comma Q. Barulah betul. Okay, barulah betul. Kalau awak tulis P saja, Q saja tak diterima. Takut tak ada markah. Okay, sebab kalau chapter yang senang, macam ni kan, chapter senang, pemarkahan pun dia akan jadi strict sikit. Okay, pemarkahan akan jadi strict. So ini equation pertama, P plus Q equals to 1. P plus Q equals to 1 ni kita nak kira allele. Kini untuk allele. Kalau P squared plus 2P squared plus Q squared equals to 1. Ini equation kedua, kita nak kira genotype. Okay, kita nak kira genotype. Contohnya kalau P squared adalah frequency of genotype for homozygous dominant.
So P squared adalah A besar, A besar. Contoh. Kalau 2PQ, A besar, A kecil. Dia untuk frequency of heterozygous. Kalau Q squared, dia adalah untuk homozygous recessive. Okay, itu untuk genotype. Equation kedua ni adalah untuk genotype. Equation pertama untuk allele. So kalau frequency of dominant allele, A saja. Frequency of recessive allele, A kecil saja. Okay, dua equation tu. Alright. Importance notes, if number of samples are 10,000 and above, answer should be in 4 decimal places. 1,000, it should be in 3 decimal places. Kalau 100, 2 decimal places. And decimal places must be consistent. So kita tengok contoh. Okay, examples of calculation. Resistance towards a type of pesticide for a population of rat is controlled by dominant allele. Okay, resistance ni dikontrol by dominant allele. So kita buat R adalah resistance. Okay, R adalah resistance. Okay, R kecil tak resistance. Okay, 64% of the rat population show the resistance. So, kalau resistance ni adalah 64%. Okay, 64% ni resistant. Okay, so kalau soalan, every time awak jumpa soalan topik 5 ni, always cari Q squared dulu. Cari dulu Q squared. Sebab daripada Q squared, awak akan dapat nilai Q. Awak akan dapat nilai P, awak akan dapat 2PQ, awak akan dapat P squared. Cari dulu nilai Q squared. Kalau awak dapat P, awak cari P squared, salah. Contoh awak buat macam ni, awak dapat 64% kan? Result. Okay, contoh 64% ni. Resistant, 64% of the rat populations show the resistant. Okay, maksudnya resistant ni untuk apa? Resistant ni, 64% ni resistance. Resistant kan? 64% ni untuk apa? Untuk huruf apa? Besar. Yang besar besar. Apa dia? 64% ni untuk yang mana satu? P. Homozygous dominant ke? Bukan P. P. Bukan P. U. 60, okay. Saya ulang balik. 64% ni untuk resistance kan? So resistance ni apa dia punya genotype? Dominant. Dominant? Ya, genotype dia adalah dominant. Homozygous ke, heterozygous ke, homozygous recessive ke? 64% ni. Homozygous dominant. Okay, homozygous dominant. Homozygous dominant je ke? Hetero. Yes, dengan hetero. Okay, so 64% ni adalah homozygous dominant dengan heterozygous. So awak tak boleh ambil 64%. Cari dulu Q squared. Cari dulu R kecil, R kecil. R kecil berapa? 36%. 36% kan Daniel. Okay, sebab apa? 100 tolak 64. So dapatlah 36%. So this is your Q squared. Always find Q squared first. Okay, dah dapat Q squared. Okay, kena tulis macam ni Frequency. Okay, frequency of homozygous recessive genotype Q squared kau dapat 0.36. Mana dapat 0.36 tadi? 1 tolak 0.64. 100 tolak 64. Itu 0.36 macam mana? Tak adalah, tukarlah je lah. Kita kena Ayah tunjuk tahu. calculation. Ni kita kena tunjuk dulu sebenarnya. 100 tolak 64 dapat 36. Dan tukar kepada sini dulu. Okay, baru tukar kepada sini. So dapatlah 0.36. Bukan awak kena tolak 100.064 Betul, tapi kena tolak macam ni dulu. Boleh ke? Faham tak? Faham. Okay, so kena tunjuk. Sebab selalunya kat sini pun dah dapat satu markah. Okay, so dapatlah 0.36. Sekarang awak dah dapat Q squared. Soalan nak apa? Soalan pertama, calculate the frequency for R besar, allele. Soalan nak apa? Huruf apa? Soalan nak huruf apa untuk A ni? R besar. R besar. Homozygous dengan hetero. Sebentar guys. Eh. Sebentar.
Guys. Okay. P. Calculate the frequency for R allele. R besar ni dominan kan? Ya. So, soalan nak huruf apa? P. P. P kan? P. Allele. Kopi. Soalan nak allele. So, soalan nak P. So, awak dah dapat nilai Q. Okay, awak dapat nilai Q. Okay, dapat dah Q squared. Cari nilai Q. Q tu nak dapatkan macam mana? Kita square root kan 0.36. Dapatlah 0.6. So, dapatlah frequency of dominant allele R besar P1 minus Q. Mana datang P1 minus Q ni? P plus Q equals to Guna formula ni. Okay, guna formula ni. So 1 minus 0.6 dapatlah 0.4. So awak dah dapat dah jawapan pertama 0.4. Satu markah. Boleh? Boleh. Cari Q squared dulu. Dapat satu markah. Lepas tu soalan nak apa? Soalan kedua, calculate the number of rad. So soalan nak berapa ekor yang homozygous dominant, heterozygous, homozygous recessive. Sekejap. Soalan nak berapa ekor tikus yang homozygous dominant, heterozygous dan homozygous recessive dalam population yang 200 rat. Okay. So macam mana awak nak buat? First awak kena cari apa? R besar ni huruf apa? P square. P square ke P? P square. Okay, R besar R kecil? 2 PR. Ah? 2 PR. 2 PR, siapa ajar? 2 PQ. 2 PQ. Ni Q squared lah kan? Okay, first awak kena cari dulu P squared frequency dulu. First awak kena cari dulu P squared, 2PQ, Q squared. So kita tengok cara dia. Okay, kita nak kira genotype yang homozygous dominant, heterozygous dan homozygous recessive. So frequency of homozygous dominant genotype R besar adalah P squared. Okay, sama dengan 0.4 square dapatlah 0.16. Ini baru frekuensi. Baru dapat frekuensi homozygous dominant genotype. Nak dapat berapa ekor, kita kena buat macam ni. P squared darab dengan 200. 200 tu population dia ada 200. So 0.16 darab 200 dapatlah 32 ekor. So 32 ekor adalah homozygous dominant. Okay. Lepas tu cari pula 2PQ. Tulis panjang-panjang ni kena tulis. Frequency of heterozygous genotype 2PQ. 2 darab 0.4 darab 0.6. Substitute kena betul. 2PQ. So awak kena substitute nilai P dulu. Baru substitute nilai Q. Kalau substitute salah, kat sini tak akan dapat markah. Awak akan dapat markah kat sini saja. Okay. Marking macam tu. Okay, marking hari tu dia cakap macam tu. So 2PQ dapatlah 2 darab 0.4, 0.6 dapatlah 0.48. Tapi ini baru frekuensi. Soalan nak apa? Soalan nak berapa ekor? So darablah dengan 200. Dapatlah 96 ekor. So 96 ekor heterozygous. Okay. Lepas tu Q squared. Okay, Q squared. Kita dah dapat tadi Q squared 0.36. Nak cari berapa ekor yang homozygous recessive. Darab dengan 200 dapatlah 72 ekor. So dah jawab dah lah kita punya soalan. Okay. Alright. Kita tengok yang ini. Yang ini dia tak guna Hardy-Weinberg law. So contoh kita tengok for population of shorthorn cattle, the following data was obtained. CM dia dah bagi number. Okay, CM rate adalah 110. CMCP rate Y adalah 150. CPCP Y adalah 48. So soalan nak frequency for allele CM dan CMP. Okay. So kalau rate ni adalah P squared. Yang ni adalah 2PQ. Yang ni adalah Q squared. Okay. So soalan nak soalan nak allele frequency. CM dengan CP. So kalau dia bagi soalan macam ni, awak kena cari buat guna yang tak ikut Hardy-Weinberg law tadi. Yang awal-awal tadi kita belajar. So first kita nak cari frequency of CM allele, total number of CM allele. CM berapa sini?
Berapa? CM berapa? 110. 110. 2 darab 110. Kenapa 2 darab 110? Ada 2 alel. Ada 2 alel, betul. Tambah dengan 150. Over dengan total number of allele. Total number of allele berapa? Ni berapa ni? Kira jap. 110 tambah 150 tambah 48. 308. 308 kan? 308 kan? So 2 darab 308. Kenapa kena darab dengan 2? Sebab setiap orang akan bawa 2. Ni contoh CM. Contoh. Okay, setiap orang akan bawa 2 allele. Dia akan jadi genotype. So 2 allele lah. So akan darab dengan 2 lah. So bila darab dengan 2, berapa? Kira jap berapa semua? Jawapan dia. Frekuensi? 0.6. 0.6? 6. 0.6 Ya. 0.6. Okay. So kira kejap untuk CP allele. CP. Yang ni kira? Kira CP. Dapat apa? Cari yang ni. Nak cari yang ni over total number of allele. Sekejap. Berapa dapat? Berapa? 0.399. Tapi kita ada sebab kita punya sampel 100 saja, so kita ambil 2 decimal places lah. So 0.4 lah kita ambil. 0.40. Right? Betul, 0.40. Okay, try buat pula yang ini. Dapatkan PQ berapa? Saya bagi masa 5 minit. Minit lama sangat. 3 minit. 3 minit. Okay, 3 minit dapatkan nilai PQ, P squared to PQ, Q squared. Soalan dah bagi nilai apa ni? Okay, first kita tengok. A certain blood defect is caused by recessive allele. The probability of new babies born with the defect is 1/25,000. Soalan dah bagi nilai apa? Tengok soalan bagi nilai apa? Soalan bagi huruf apa? Amir, kenapa Q? Kenapa Q? Sebab recessive allele. Soalan state saja, a certain blood defect is caused by certain blood defect. Contoh defect dia D besar normal, D kecil recessive. Okay, recessive allele. So certain blood defect ni okay, is caused by recessive allele. So bila ada recessive allele, dia akan menyebabkan blood defect. Okay, lepas tu probability of new babies born with the defect is 1/25,000. 1/25,000. So soalan dah bagi, bukan soalan bagi allele, soalan dah bagi genotype. Soalan dah cakap probability of new baby born with the defect. Baby yang lahir dengan defect ni, dia tak akan lahir dengan, kalau macam ni, contoh kan macam ni. Kalau kita cakap D kecil ni allele ke? Allele ke genotype? D kecil. Genotype. D kecil 1 single. Allele ke genotype? Allele. Allele kan? Allele. Allele. So kalau probability of new babies born, kalau baby tu ada defect, kita letak sebagai D kecil. Kita akan describe dia sebagai genotype. Kita tak describe dia sebagai allele. Okay, sebab dia dah cakap dah, babies born with the defect. So itu adalah dia punya phenotype. Phenotype dia adalah defect tu, blood defect tu. Apa dia punya genotype? Genotype dia adalah D kecil. D kecil adalah huruf Q squared. Mana boleh jadi allele? Okay? Faham tak? Faham. Okay. So, dapatkan cari nilai P squared to PQ, Q squared. Saya bagi masa 5 minit.
Dapat dah ke? Siapa yang dah dapat boleh tulis dekat chat atau boleh cakap je. So madam yang Q squared tu bersamaan dengan 1 lah maksudnya. Asal celah mana satu? Ya kan kan defect kan Q square kan? Q square kan? So lepas tu dia bersama dengan 1 kan sebab A je saya kira. Dia tak satu. 1 bahagi 25,000. 25,000 patut salah. Itu awak punya dapat Q square kan? Tu dapat. Oh, so jadi kosong berapa ni? Okey, kita bagi tahu. Okey, dapat dah ke jawapan? Okey. Siapa dapat boleh letak kat chat tu. Kalau siapa yang Squid 1 point. siapa start? Ada siapa yang start? Azim start. Kat mana Azim? Sakit kepala madam. Apa yang sakit kepalanya? Ya Allah. Tak, saya sakit kepala. Tak, okey. Oh, bukan sakit kepala kan soalan ni lah. Tak. Oh, okey. Okey. Bagi saya jawapan PQ. Saya cakap ada start. Saya cakap start dengan soalan. Bukan saya cakap start dengan kepala awak. So, okey, bagi jawapan P. Tak boleh nak kira lagi. So madam, so Q square bersama dengan 1/25,000. So kita pindahkan square tu ke sebelah jadi apa tu? So dia akan jadi 0.02 untuk Q. Q 0.02. Tak tahu yang lain, takut saya salah. Okey, yang lain setuju tak? Siapa dapat sama dengan Daniel? Tu kalau Q lah. Q 0.02. Sekejap saya tengok jawapan. Mana dia ni? Betul ke? Betul ke? Yang lain? 0.006 ke madam? Dia dapat lain. 1.0. Alisha, mana mahu dapat 1.0? Okey, kita tengok contoh. Kanak-kanak ni. Okey, ada betul. Sekejap, kita tengok yang ni. Okay, certain blood defect is caused by recessive allele. The probability of new babies born with the defect is 1 over 0.00. Ambil baik tak payah bagi jawapan Amir. 0.00. 0.066. Okey, betul. Okey, siapa dapat 0.06 tu betul. So the probability of new babies born with the defect is 1 over 25,000. Soalan dah bagi nilai Q squared. Okay, so dia nak PQ, dia nak P squared, dia nak 2PQ, dia nak Q squared. So cari dulu. Ini adalah jawapannya. Dapat tak yang ni? Dapat tak? Dapat. Angkat tangan. Siapa dapat angkat tangan? Okay, alright. Siapa yang tak dapat tu? Oh, ramai. Very good. 12 orang dapat. Okay, nice. So kita tengok dulu macam mana dapat. Okay, so first dia dah bagi nilai Q squared. Okay, so cari dulu frequency of homozygous recessive genotype Q squared 1 over 25,000. So dapatlah 0.004. Square root kan 0.004 ni. Dapatlah 0.063. So ini adalah nilai Q. Okay, nilai Q. Okay. Okay. Lepas nak dapatkan nilai Q, gunalah ni formula P plus Q equals to 1 tu. Dapatlah awak nilai P. P dapat 0.9937. Daniel boleh tak Daniel? Dah tahu apa salah sebab tak letak kosong belakang yang 25,000 macam tak cukup jadi 2,500. Oh ya ke? Patut lah. Okay, so tapi awak teknik tu betul lah Betul lah. Okay. Koyum okay? Koyum? Dapat.
Okay, dapat Okay, lepas tu dia nak frequency of homozygous dominant genotype. Okay, frequency of homozygous genotype, dominant genotype 0.9937. Mana datang 0.9937 ni? Nilai P awak. Okay, nilai P. Square kan, dapatlah 0.9874. Okay, satu markah. Tu dapatkan nilai 2PQ, tu 0.9937, 0.063, dapatlah nilai heterozygous 0.0125. Itu frekuensi. Dan untuk Q squared, dah ada lah tadi jawapan sebenarnya. Dia tulis balik. Tunjukkan jalan kira. 0.00004. Boleh Kalau yang macam ni macam jawapan dia kena konsisten tak 4 decimal place. Macam saya cakap tadi lah, important note saya cakap 2 years ago semalam hari tu. Ini 10,000 and above, your answer should be in 4 decimal places. 1,000, 3 decimal places, 100, 2 decimal places. Okay. Okay, important note. Buatlah star ke apa ke. Okay. Thank you tanya. Masa saya rasa ada orang tak tahu juga tu. Alright. So. Boleh? Boleh? Boleh ke tak? Boleh. Okay, last question before we end our class. Ni. A species of insects may exist as a dark variety or fair variety. The dark trait is dominant. So dark adalah dominant. Okay, dark adalah dominant. D kecil adalah fair. So there is recessive. In population, okay, in population of 5,000 insects, 950 dark. 950 ni adalah dark. Okay, 950 ni dark, yang hitam. Okay, yang hitam. So, by using Hardy-Weinberg equation, calculate the allele frequency and genotype frequency. So, awak kena cari apa dulu? Q squared. Okay, macam mana nak cari Q squared? Nak dapatkan Q squared. First awak kena buat apa? 5,000 tolak 950. Pandai, 5,000 total population tolak 950. Dapatlah fair berapa? Okay, dapatlah 5,000 tolak 950, dapatlah berapa? 4,050. 40? 50 kan? 4050. So, dapatlah 4050 untuk recessive. Okay, kira dapatkan PQ, dapatkan P squared to PQ Q squared. 5 minit. Kira sekejap. Madam, sebab dia kena cari Q square tu sebab dekat Q square ni kan dia kan homozygous kan. Sebab tu ke sebab dia kena cari Q square? Sebab kalau dalam kalau P tu dia ada dua-dua kan, yang ada hetero dengan homo. Betul, pandai Daniel. Sebab kalau 950, kalau kita ambil 950 tu mewakili homozygous dominant dengan heterozygous. So kita tak tahu berapa banyak. Oh, okey. So sebab tu lah kita ambil homozygous recessive. Okey, betul tu pandai Daniel. D besar, D kecil. Dapat tak jawapan sama? Siapa yang dah siap tu dapat tak jawapan yang sama? Ni jawapan dia.
Dapat. Dapat. Bagus. Mana? Yang lain? Dah ke? Tengah buat Okay. dulu. Tengah buat. Okey, tak apa. Take your time. Kan senyap terus. Madam, Ya? yang ni kan 5,000 kan dia punya dalam population dia kan. Maksudnya jawapan kita kena yang 0.81 tambah kosong ke? Tak payah. Sebab dia number dia macam tu. Kalau kita ada number panjang macam tadi, yes kita kena ambil 4 decimal places. Tak perlu tambah kosong. Okay. Alright. Okay, good. Dependent dapat. Siapa lagi yang dapat? Angkat tangan. Siapa lagi yang dapat? Alright, baru 9. Yang lain? 12. 12 orang. Yang lain? Adeline tak ada. Adeline ada. Aini Najwa, okey ke? Baru Babisha. dapat, madam. Baru dapat, okey. Babisha, okey? Babisha? Ya, madam dapat. Okey ke? Dapat. Okey. So, kita tengok jalan kira dia. Okay, kita tengok jalan kira. So, bila first kita, macam saya cakap, always cari Q squared dulu. Okay, cari dulu Q squared. So, 5,000 tolak 950. So, 4050. Okay, 4050. Frequency of homozygous recessive genotype Q squared 4050 bahagi dengan 5,000. Okay, bahagi dengan 5,000. 5,000 ni total number of population. Okay, total number of population. So, dapatlah 0.81. Itu baru Q squared. Tak dapat lagi Q. Square root kan, nak dapatkan Q, square root kan 0.81, dapatlah 0.9. Okay, dah dapat 0.9. So, by using P plus Q equals to 1, that equation, 1 minus Q, 1 minus 0.9, dapatlah 0.1. Okay. So, to find frequency of homozygous dominant genotype, square root kan? Square ke orang panggil ni? Square kan value 0.1. The value P, okay, 0.1. Dapatlah 0.001. So, cari nilai tu PQ, 2 times 0.1 times 0.9, 0.18. And Q squared, 0.9 square, dapatlah 0.81. Okay? Alright. Ada soalan? Soalan ke? Madam, yang awal-awal tu 4050 bagi 5,000 tu kenapa? Tak ingat lah.
4050 bagi 5,000. Okay, sebab mana, kenapa kita kena 4050 bahagi dengan 5,000? Sebab 5,000 tolak 90. 5,000 ni total number of insect. 950 tu adalah duck. 950 tu duck insect dominant. Kita tak boleh ambil daripada dominant terus. Kita kena cari Q squared. Kita kena cari recessive punya genotype. Sebab tu kena tolakkan 5,000 tolak 950, dapatlah 4050. Sebab kita nak cari Q squared. Ya ke? Yang bagi 5,000 kenapa begitu? Kenapa bahagi 5,000? Dia tanya. Sebab kita nak daratkan, sebab kita nak bahagikan total number population. Nak cari Q squared, okay, nak cari nilai Q squared mula-mula ni memang kena bahagi dengan total number of population yang dia bagi. Katakanlah soalan bagi 7,000, awak kena bahagi dengan 7,000 lah. Macam tu. Memang kena bahagi lah. Okay. Ya, memang kena bahagi. Sebab kita nak cari frekuensi. Kita kena bahagi. Macam tu. Alright. Okay, so soalan. Okay, soalan. Tak ada lagi kot. Okay, ada apa-apa kena nak tanya? Okay, soalan yang kelima ni. Sample population of butterfly. Find that 85% are heterozygous. Calculate allele dan genotype frequency. Daripada population butterfly, 58% are heterozygous. Okay, calculate allele and genotype frequency. Boleh ke? Boleh ke guys? Boleh. Tak boleh. Ya Allah, macam mana boleh? Boleh. Tak boleh. Sebab soalan bagi 58% heterozygous. 58% heterozygous. 2PQ. Macam mana awak nak dapatkan PQ? Tak nampak perkataan itu Rozal. Alasan. Okay. So memang tak boleh dapat soalan ni. Tak boleh dapat daripada information yang macam ni je. Memang awak tak boleh dapat nilai PQ, P squared to PQ, Q squared. Dia tak boleh dapat. Okay. So saja je nak test sebenarnya. Boleh. Faham ke? Faham. Tak faham sebenarnya. Faham ke? Faham guys? Faham. Sembang. Okay. Untuk madangkan kita cuti pada hari Khamis, buka biomix awak. Kalau ada biomix, saya nak awak buat soalan. Saya bagi soalan susah sikit. Soalan. Susah. Okay, sekejap. Awak buat je soalan biomix 1 hingga 10. Okay, 1 hingga 10. Tapi kita tak discuss semualah. Ada beberapa yang kita akan discuss. 1-10 awak buat je. Ada beberapa sahaja yang akan kita discuss. Okay, yang kita akan discuss adalah question 3B. 3, soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3. Muka surat berapa? Muka surat kita lain sebab saya answer scheme. Awak cari sendiri lah ni. Cari population genetik soalan nombor 3. Population genetik soalan 3. Okay. Structure question. Okay, structure question. Okay, lepas tu soalan nombor 5. Faham tanda tak ni? Tanda itu. Kalau yang lain, kalau tak tanda boleh tanya 3 orang ni. Daniel, Fahana, Devendran. 3, 5, 7. Lepas tu yang susah sikit 9. Eden, bukan tak ada buku. Kenapa tak ada buku? Tak beli ke? Ada yang tak beli. Saya tak beli sebab ingat boleh dapat lagi Google search. Okay, dalam kelas ni berapa orang yang tak beli angkat tangan? Cikgu, kat Google Classroom ada. Ya, memang Google Classroom yang ada, saya yang masukkan. Tak, macam mana awak nak buat soalan? So awak kena download lepas tu buat beri macam tu ke?
Tak apalah, ikut suka lah. Okay, soalan macam Sofia cakap dekat Google Classroom ada. Google Classroom Biomix tu. Google Classroom Biomix itu ada soalan genetic inheritance. Semua soalan Biomix kita letak situ. Nota saya tak sure sebab nota kita tak release nota. Kita tak release nota secara public kat Google site ke apa ke. Kita hanya dekat atas drive, kita hanya boleh release sampai topik 4 je kot. Ke topik 5, topik 4 je. Yang lain try kalau nota try buka portal lah kot. Cia nanti try buka portal. Tapi yang tak ada ni. Madam. Cia Aziz. Ya. Madam. Ya. Saya punya buku tak ada ni ya. Surat yang Madam kasih. Okay Qayyum, kalau tak ada muka surat, kalau siapa-siapa yang lain tak ada muka surat ke, hilang page kosong ke, beritahu. Okay, masukkan dalam WhatsApp group boleh tak? Qayyum, bagi tahu page apa yang tak ada muka surat, page apa yang tak ada, page apa yang tak ada, chapter apa. Check yang lain-lain jugalah, check nota juga. Selalu macam tu. Ada. Alright. Okay. So yang tak ada soalan ni, pergi ambil soalan dekat Biomix Google Classroom lah. Alright. Yang tak ada nota, ambil dekat portal. Okay, ambil dekat portal. Saya rasanya dekat portal ada. Okay, portal. So download kat situ. Topik 5. Alright, ada lagi soalan? Ya, portal ada. Portal. Saya rasa portal yang dah latest punya. Okay, kalau portal, kalau awak tengok nota, permulaan dia, muka dia macam ni. Nota tu macam ni, itu adalah yang latest. Okay, kalau yang macam bukan yang ni, itu bukan latest. Ambil yang ni latest. Alright, portal ada, don't worry. Portal boleh tengok portal, boleh soalan boleh tengok dekat Google Classroom. Alright, ada apa-apa soalan? So far tak ada. So far tak ada. Alright, so far tak ada Okay. So soalan mana saya suruh buat tadi? Soalan nombor? 3579. 3579. Thank you Qayyum. Okay, nanti kita discuss. Minggu depan kita dah masuk chapter 6. Minggu ni awak kena buat UPS. Minggu depan chapter 6 and minggu depan kita akan briefing pasal assignment awak. Alright? Okay. Madam. Ya. Madam tahu tak bila kita orang balik kampus? Campus, amboi. Macam mana masa ya? Okay, campus. Kita balik campus. Kalau macam ikut awak dengar ke masa Menteri Pendidikan tu bagi tahu? Disember Devendra? Desember katanya. Kalau fasa 3 Disember kot cikgu. Kita fasa 2 kan? So ada fasa 2 lagi. So kalau fasa 2 still online lah. Sampai Disember online kelas. Sampai Disember. Macam dalam kita punya takwim lah sampai tahun depan kot. Tahun depan baru masuk tahun Januari 2022 baru you masuk sini lah. Takut tiba-tiba ke? Dah Menteri Pendidikan cakap macam tu, kita fasa 2. Fasa 3, fasa 4 yang kena datang college. PSPM mungkin online lah kot. Kalau dah macam tu. PSPM online. Wow, PSPM online. Macam mana PSPM online? Tak tahu, PSPM online lah kot. Show online kan madam? Nanti kan terpanggil pergi. Saya cakap kod. Saya tak sure online ke tak. Sebab anything can happen. Sekejap, Pening semalam berapa kes? 1,000 2,000? Saya tak tahu. Dia boleh umum anytime je, dia macam boleh umumkan Pening fasa ketiga minggu depan macam tu. So saya macam tak berani nak cakap. Awak nak balik ke? Nak balik ke tak? Tak ready. Tanya je. Tak tahu. Tak ready. Nak exam online ke? Tak nak. Tak nak PSPM online? Tak nak. Boleh je madam. Cikgu Boleh online je. lebih senang cikgu. Dia sama Online. banyak. Tapi Ya. lah. Online lebih senang sebab tu online kata dapat for flat tak tahu lah. Alright. Okay. So kalau apa-apa pun kita, tapi ada kan korang kena isi Google Form tu kan? Ada. Ada. Ada kan kena isi Google